Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Khadijah. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5 bagi tajuk menjauhi jenayah bunuh diri. Bagi bahagian hadis hukum, hadis Nabi Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man qatala nafsahu bihadidati fahadituhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan fiha abada wa man shariba samma faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannama khalidan fiha abada ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membunuh diri dengan menggunakan besi, maka tangannya akan melukai perutnya sendiri dengan besi itu di neraka jahanam, dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesiapa yang membunuh diri dengan cara minum racun, maka ia akan terus meminumnya di neraka jahanam, dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesiapa yang terjun dari bukit untuk membunuh diri, maka ia akan terus jatuh di neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada hadis tadi ialah, contoh kita bunuh diri dengan cara minum racun, terjun bangunan ke apa semua tu, nanti dekat dalam neraka pun kita akan buat benda yang sama. Sisaan dia tu akan jadi lama lah, sebab kita duduk kat situ buat selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, janganlah bunuh diri, sayangi diri anda. Bagi tuntutan hukum berdasarkan hadis pula, hadis ini menjelaskan, yang pertama, haram membunuh diri dengan menggunakan besi, minum racun dan terjun dari bukit. Yang kedua, orang yang membunuh diri akan melakukan perkara yang sama untuk membunuh diri di akhirat nanti. Yang ketiga, mereka yang membunuh diri akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Baiklah, seterusnya mari kita pergi ke pengertian membunuh diri. Dari segi bahasa ialah seseorang yang mengambil nyawa sendiri dengan sengaja. Istilah pula, perbuatan yang dilakukan bagi membunuh diri sendiri dengan harapan kematian dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, untuk pengetahuan korang semua, dekat dalam Al-Quran Allah dah cakap dah haram membunuh diri dengan guna apa-apa cara sekalipun, iaitu kita boleh tengok dekat surah Al-Baqarah ayat 195. Artinya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Okey, selain daripada ayat Al-Quran tadi, ada juga hadis yang mengatakan membunuh diri juga merupakan perbuatan yang mendapat dosa besar dan dilaknat oleh Allah, iaitu hadis ini daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Sabit bin Dahaki radhiyallahu anhu anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsahu bi syai'in udzaba bihi yaumal qiyamah. Artinya, daripada Sabit bin Duhak radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara, pada hari kiamat kelak dia akan disiksa dengan cara seperti itu pula. Baiklah, mari kita masuk ke cara ulama mengistibatkan hukum. Okey, bagi cara ulama mengistibatkan hukum ni, saya akan bagi dalam bentuk poin supaya nanti korang senang nak hafal, senang nak ingat, yang senang nak jadikan poin. Yang nanti dekat dalam exam senang. Okey, yang pertama ialah melalui lafaz fi nari jahannama khalidan fiha abada. Yang kedua ialah yang bermaksud kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Yang ketiga ialah setiap sesuatu perkara yang dijanjikan Rasulullah dengan siksaan ialah sesuatu yang haram dan berdosa besar. Yang keempat ialah perbuatan membunuh diri adalah haram. Seterusnya, mari kita pergi ke sebab yang mendorong kepada jenayah membunuh diri. Yang pertama ialah tekanan emosi yang keterlaluan sehingga menyebabkan hilang kewarasan akal fikiran dan mengambil jalan singkat dengan membunuh diri. Yang kedua ialah kurang bertawakal kepada Allah dan menyangka dengan membunuh diri boleh menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. Yang ketiga ialah kurang berdoa kepada Allah yang maha berkuasa menjadikannya dan menentukan segala sesuatu. Yang keempat ialah tidak memohon pertolongan daripada pihak yang bertanggungjawab untuk membantu menyelesaikan masalah. Yang kelima ialah keimanan yang kurang mantap akan menyebabkan diri mudah dikuasai syaitan yang mendorongnya untuk membunuh diri.
Okey, seterusnya mari kita pergi ke kepentingan menjaga kesihatan rohani dan jasmani. Yang pertama ialah melahirkan keimanan yang teguh dalam diri Muslim supaya dapat memandu dirinya ke arah kebenaran. Yang kedua ialah membentuk personaliti Muslim yang unggul untuk menjadi contoh teladan kepada orang lain. Yang ketiga ialah menjadikan tubuh badan manusia sentiasa sihat dan tidak berpenyakit agar mampu melaksanakan tanggungjawab. Yang terakhir ialah langkah-langkah untuk menghindari perbuatan cubaan membunuh diri. Sebagai seorang Muslim, kita seharusnya berusaha untuk menjauhi diri daripada perbuatan yang menjurus kepada membunuh diri. Antara langkah yang sesuai untuk diamalkan ialah yang pertama, mendekatkan diri kita dengan Allah. Yang kedua, berjumpa dengan kaunselor untuk meminta pandangan. Yang ketiga, mendapatkan perkhidmatan saringan kesihatan mental. Okey, bagi soalan ni, mari kita lihat cara untuk menjawab. Soalan yang pertama ialah larangan meminum racun bagi tujuan membunuh diri. Yang kedua, haram membunuh diri dengan menggunakan besi. Yang ketiga, orang membunuh diri dengan terjun daripada bukit akan melakukan perkara yang sama di akhirat nanti. Yang pertama ialah larangan meminum racun. Minum dalam bahasa Arab ialah syaraba. Jadi jawapan dia ialah syariba sama. Okey, bagi yang kedua ialah jawapannya, cuba teka. Betul jawapannya, qatala nafsahu biha didak. Okey, yang ketiga mestilah fahuwa yataradda fi nari jahannam. Okey, mari kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Yang pertama, berdasarkan hadis Allah telah mengharamkan membunuh diri dengan menggunakan besi, tempat kosong, dan terjun dari tempat tinggi atau bukit. Korang rasa apa jawapannya? Jawapannya betul, racun. Yang kedua, orang yang tempat kosong akan melakukan perkara yang sama dilakukan untuk membunuh diri di akhirat nanti. Okey, kita kan dah banyak kali ulang tadi kan yang baca hadis, lepas tu istibat hukum. Jadi orang yang apa? Topik kita ialah bunuh diri. Jadi orang yang membunuh diri. Okey, yang ketiga, mereka yang membunuh diri akan kekal di dalam neraka jahanam tempat kosong. Jadi jawapannya selama-lamanya. Betul. Okey, yang keempat pula, istibat hukum membunuh diri berdasarkan hadis ialah lafaz. Cuba ingat balik istibat hukum yang kita telah pelajari tadi. Okey, betul jawapannya fina di jahannam khalidan fiha abada. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Pengetua SMKA Haji Muhammad Yassin, Muhammad Azhar Bitumin dan guru-guru PSI iaitu Ustaz Sani dan Ustaz Abdullah kerana sudi membimbing dan memberi galakan kepada kami dalam usaha untuk menyiapkan video tajuk PSI untuk tingkatan 5. Semoga usaha kecil kami ini memberi manfaat kepada semua pelajar di Malaysia yang menduduki subjek PSI SPM, insya-Allah.